Hai semua, kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana kita menggunakan wireless display adapter untuk bagi penggunaan di LCD projector. Jadi untuk pengetahuan anda semua ya, macam-macam nama yang kita panggil, yang diberi nama kepada adapter ni, ada yang panggil wireless display receiver, ada yang dinamakan wireless display dongle, ada HDMI dongle, ada Mirascreen, ada Miracast, ada Anycast, ada TV stick, TV screen mirroring dan sebagainya. Dan yang paling canggih adalah uh, screen beam mini lah, ya. Dan yang penting di sini ialah semua adapter yang saya sebutkan tadi menjalankan fungsi yang sama, iaitu untuk display kita punya screen handset kepada TV ataupun LCD projector. Okey, baik. Di sini saya akan tunjukkan salah satu gadget display ni yang saya guna, wireless display. Jadi kita akan cucuk dia punya HDMI ni pada HDMI port di LCD. Okey, dan wireless display ni memerlukan elektrik, ya. Maksudnya kita perlu menggunakan power bank ataupun apa-apa saja sumber elektrik USB, sama ada pada laptop pun boleh. Okey, dan dia biasanya 1.0 ampere. Okey, jadi kita tengok kepada skrin, tunjuk bila kita cucuk tadi, dia akan tunjukkan display macam ini, di mana kita ada dua pilihan, ya. Sama ada kita nak menggunakan Android, okey, ataupun kita nak menggunakan laptop. Jadi itulah tempat button yang kita perlu tekan untuk switch antara kedua-dua tu. Okey, di sini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat connection. Kita pergi kepada setting pada Android kita. Okey, kita akan pilih screencast, ya. Ini untuk saya gunakan handset Oppo, ya. Oppo A9. Okey, jadi bila kita tekan screencast, dia akan minta kita onkan function ni. Okey, selepas kita on, okey, dia akan searching dan dia, okey, sekarang ni dah ada, ya. Dongle ni, itu dia punya siri dia lah. Okey, jadi kita klik kepada dongle ni. Okey, kita perhatikan kepada screen LCD kita. Okey, sudah ada connection, ya, di mana LCD sudah display kita punya handset screen, ya. Okey, jadi secara automatik kita bolehlah buat gunakan handset ini untuk display apa-apa. Okey, saya tunjuk satu contoh, ialah kita nak display YouTube, ya. Kalau contohnya untuk cikgu-cikgu kalau buat pengajaran menggunakan video pada YouTube, bolehlah play YouTube kat sini. Okey. Okey, ini dalam bentuk portrait, ya. Kita akan pusing handset ni dalam bentuk landscape supaya video ini nampak lebih besar. Okey. Dan tentunya di sini cikgu kena setkan setting handset kita untuk auto rotate lah, ya, untuk auto rotate. Berbeza dengan HDMI cable, HDMI cable ini akan menghantar video dan juga audio bunyi sekali. Okey, jadi adalah lebih baik anda menggunakan HDMI cable. Okey, bunyi yang terhasil dari ini adalah daripada video yang saya pasang ini. Bunyi yang kita dengar ini daripada speaker LCD projector. Speakernya kuat juga, ya, speaker 3 watt. Ini saya menggunakan LCD projector Epson EB-S31. Kalau sekarang dia telah replace dengan siri yang baru, version yang baru, iaitu EB-S41. Okey, sekarang saya nak tunjukkan
untuk kita, contohnya kita nak menulis ya, nak menulis secara live lah. Maksudnya kalau kita mengajar dalam kelas, kita nak tulis, kita cari apa-apa apps yang membenarkan kita menulis. Jadi bolehlah kita menulis pada skrin handset kita. Ini saya tunjuk salah satu lah. Saya guna note saja ya, note saja untuk kita menulis dan kita paparkan melalui paparan LCD projector. Okey, ini untuk subjek bahasa Melayu lah. Saya tunjuk satu contoh. Okey, dan kita boleh besarkan dan kecilkan kita punya skrin ya. Tak payah kita nak tukar font lah. Sebab skrin handset kita ni kita senang untuk zoom in dan juga zoom out. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat paparan daripada dokumen ya, sama ada dalam Microsoft Word ataupun PDF. Okey, kita akan buka file dokumen kita. Jadi kita boleh paparkan pada LCD. Yang istimewanya paparan dokumen ini senang bagi kita untuk zoom in dan zoom out ya. Kalau mungkin tulisan itu kecil, kita zoom in saja kita punya skrin handset kita. Jadi kita tak perlu usik lah LCD projector tu. Okey, mengikut saiz mana yang kita nak. Okey, dan kita boleh tolak ke atas secara manual pada skrin handset kita. Jadi senanglah pengendalian handset ni lebih senang berbanding dengan pengendalian laptop ya. Sebab laptop ni dia kedudukan dia tetap macam kalau kita menggunakan handset, kita mungkin boleh bergerak-gerak, berjalan ya, sambil berdiri, sambil duduk dan sebagainya. Okey, jadi itulah kelebihan yang kita perolehi apabila kita menggunakan handset untuk pengajaran, untuk kita display kepada murid-murid kita. Okey, seterusnya kalau kita nak buat display untuk slide ya, untuk slide. Ni saya bagi contoh ya. Okey, buah tempatan. Ini contohnya kita menggunakan PowerPoint. Okey. Kita bolehlah paparkan slide PowerPoint pada skrin LCD projector ini. Okey. Dan sebenarnya satu kelebihan kita menggunakan handset, kalau kita tak ada slide pun, kita boleh kumpul saja gambar-gambar ini dalam satu folder. Okey, saya akan tunjukkan. Kita kumpul saja gambar-gambar ini dalam satu folder, di mana kita gerakkan gambar itu secara manual menggunakan jari kita pada skrin handset. Jadi mungkin kita tak perlu buat slide menggunakan PowerPoint. Okey, kita tolak saja skrin kita, maka terpaparlah gambar-gambar yang kita nak display kepada pelajar-pelajar kita. Okey, ini contoh ya, gambar yang saya simpan dalam satu folder dan saya just tolak swipe kita punya skrin lah ya, untuk kita paparkan gambar-gambar yang kita kumpul dalam folder kita ini. Jadi senang. Mungkin kita tak perlu buat slide lah ya, untuk paparan yang simple seperti inilah, melainkan kita nak tambah wording dan sebagainya, itu memerlukan kita buat slide lah. Okey cikgu ya, kita boleh go forward dan juga backward jugalah. Okey. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan satu lagi aplikasi yang kita boleh guna okey untuk aktiviti pembelajaran, iaitu kita guna Annotate ataupun Write PDF. Di mana untuk aktiviti ini kita bolehlah menconteng dokumen yang kita paparkan pada skrin. Okey, ini salah satunya. Okey, kita boleh conteng dokumen kita semasa kita membuat penerangan mungkin kepada pelajar. Kita juga boleh melukis ataupun menunjukkan murid cara-cara membuat peta minda dan sebagainya. Jadi kita boleh buat secara live dalam kelas dengan menggunakan handset kita sahaja. Okey. Jadi benda ni bagi saya sangat mudah berbanding dengan kita melukis di papan tulis, kerana kita tak perlu padam dan sebagainya lah papan tulis tu. Kita padam di handset ni lagi senang.
Kita juga boleh mengajar murid melukis, okey, pada skrin handset kita. Jadi sekarang ni saya tengah membuat lukisan. Saya bukan cikgu seni, saya tak pandai. Okey, tapi tengoklah lukisan saya. Okey, lukisan ini kita boleh menggunakan touch pen ya. Saya ni guna jari saja. Kita lukis dan kita juga boleh mewarna gambar kita ni ya, sebab ada fungsi pen berwarna di sini. Okey. Jadi itulah satu lagi aplikasi yang saya rasa sangat berguna. You all boleh ikut tutorial dalam grup ICT, di mana banyak ya panduan yang ditunjukkan terutamanya oleh Cikgu Aman. Okey. Jadi penggunaan handset ni mungkin agak kecil ya bagi kita untuk menggunakan aplikasi ni. Kalau anda boleh guna tablet ataupun Microsoft Surface tu, lagi puas hatilah ya. Jadi itulah kemudahan yang kita perolehi ya apabila kita menggunakan gadget dalam mengajar ataupun aktiviti pengajaran dan pembelajaran kita di kelas. Okey. Jadi semua ini adalah dengan penggunaan Wi-Fi dongle, penggunaan LCD projector dan juga handset kita. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan pada kali ini. Terima kasih kepada semua dan kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang.